Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dalam madrasah Ramadan, yakni dalam bulan Ramadan yang kita sebut sebagai satu bulan tarbiyah, yang mana banyak mendidik kita untuk meneruskan amal-amal, bahkan menambah lagi amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini disebut juga sebagai bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan padanya. Jadi muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini kita akan melihat satu tajuk berkaitan dengan Ramadan, Al-Quran dan kita. Bagaimana kita berinteraksi dalam bulan Ramadan dengan Al-Quran, dan bagaimana pula keadaan kita dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Maka hari ini insya-Allah sama-sama saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan Ramadan, Al-Quran dan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana maksudnya masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk-petunjuk berikut dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini secara jelas Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan Ramadan, yang mana kalau kita lihat dalam kalender Islam, bulan Ramadan sajalah yang disebut dalam Al-Quran. Berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Tiada disebut dalam Al-Quran bulan Muharram, tiada disebut dalam Al-Quran bulan Safar. Hanya sahaja disebut dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawasanya betapa mulianya bulan Ramadan ini kerana ianya disebut dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri firman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan bulan Ramadan juga dimuliakan adalah disebabkan Al-Quran diturun padanya. Seperti mana ayat dibacakan sebentar tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Yang mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka ia membuatkan bulan Ramadan itu menjadi bulan yang sangat dimuliakan. Di antara keistimewaan yang lain yang berkaitan dengan bulan Ramadan, iaitu bulan Ramadan juga merupakan bulan yang diturunkan kitab-kitab ilahiyah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berpandukan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilatit Taurah li sittati madai min Ramadan wal Injil li 13 khalat min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 khalat min Ramadan. Yang mana maksudnya suhuf lembaran-lembaran Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Maka dalam hadis ini kita melihat bahawasanya suhuf Ibrahim, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian Zabur diturunkan kepada, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kesemuanya ini diturunkan secara sekaligus kepada Nabi-Nabi je. Berbeza dengan Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama kira-kira lebih 23 tahun lamanya. Begitulah disebutkan sebagai Ramadan, yang mana dikaitkan dengan Al-Quran, maka menjadilah mulianya Ramadan itu. Maka dalam tafsir Munir pula kita lihat Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur,
iaitu penghulu bagi segala bulan. Dan kalau kita lihat, Nabi SAW ada menyatakan bahawasanya andai kata umatnya mengetahui akan bulan Ramadan itu banyak keberkahan padanya, maka mereka akan menganggap dan mereka akan berharap supaya dalam setahun itu sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Ini berdasarkan sabdaan Nabi SAW, "Lau alimat ummati ma fi Ramadan min al-khair, la tamannat an yakuna sanata kullaha." Yang mana maksudnya, sekiranya umatku mengetahui keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya mereka berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Kita lihat di sini muslimin dan rahmati Allah, bahwasanya bulan Ramadan yang kita sebut sebagai bulan ibadah, bulan madrasah, bulan tarbiyah, bulan yang mendidik kita dengan pelbagai amal ibadah, antaranya ibadah puasa, adanya di situ zakat fitrah, adanya solat tarawih, yang pada solat tarawih itu kita mendengar pembacaan Al-Quran. Kemudian adanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Adanya nuzul Al-Quran. Adanya juga dalam Ramadan tadarus Al-Quran, yang mana kita membaca beramai-ramai di masjid sama ada secara berpasangan, kemudian diperbetulkan oleh para naqib. Kemudian padanya kelebihan bersedekah dalam Ramadan. Dan adanya juga qiyamul lail dalam Ramadan. Kemudian adanya tazkirah. Dan adanya iktikaf di bulan Ramadan. Dan beberapa lagi ibadah yang tidak mampu kita sebut. Kerana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mana mendidik kita untuk terus menjadi hamba Allah yang lebih berkualiti pada masa yang akan datang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah mana kita melihat akan Ramadan itu merupakan bulan yang dimulakan oleh Allah, malah kita sama melihat pula bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran ketika mana kita berada dalam Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 121, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang mana maksudnya, orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yang ini tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Maka dalam ayat ini kita lihat Allah SWT berfirman dengan kalimah haqqa tilawati. Maka di sini dalam bulan Ramadan, kita mengambil semangat membaca Al-Quran, bertadarus, bertadabur. Maka kita lihat apa yang dimaksudkan dengan haqqa tilawati. Menurut Imam Al-Ghazali, haqqa tilawati ini membawa maksud kita melibatkan perbuatan lisan, melibatkan tugas akal dan melibatkan tugas hati. Maka tugas lisan adalah membaca huruf demi huruf secara tepat mengikut hukum tajwid. Maka tugas akal pula untuk memahami makna dan kandungan yang terdapat dalam ayat yang kita baca. Dan yang ketiga, tugas hati pula untuk mengambil pelajaran serta nasihat, kemudian kita patuhi dan kita taati apa yang kita baca. Itu yang dimaksudkan dengan haqqa tilawatihi menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Ibn Abbas pula, haqqa tilawati itu adalah mengiringi apa yang dibaca dengan iringan yang beramal dengannya. Maka untuk kita mudahkan pemahaman, kalau kita lihat secara makna yang mendasar, yang lebih umum, haqqa tilawati ini memberi makna, mempelajari, kita memahami dan kita patuhi Al-Quran, bukan hanya kita sekadar membacanya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berbekalkan dalam Ramadan ini, ketika mana kita menyambut Ramadan, kita tidak tinggalkan Al-Quran, maka dengan Al-Quran inilah kita mengambil semangat haqqa tilawati, iaitu membacanya dengan sebenar-benar bacaan, dengan makna kita mempelajari, kita tadabbur, kita memahami serta kita mematuhi Al-Quran, bukan hanya sekadar membacanya. Jadi muslimin dan rahmati Allah, tiada idola yang jadi petunjuk melainkan kita merujuk petunjuk idola yang terbaik, iaitu kita merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam Ramadan, bagaimana Nabi berinteraksi dengan Al-Quran. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Maka dalam hadis ini, yang mana maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amat pemurah dan lebih pemurah lagi selama bulan Ramadan.
Iaitu ketika Jibril datang menemuinya. Biasanya Jibril datang kepada Nabi SAW tiap-tiap malam Ramadan. Dan beliau kedua-duanya membaca Quran berganti-ganti. Iaitu dengan makna bertadarus. Sesungguhnya Rasulullah SAW lebih pemurah berbuat kebaikan daripada murahnya angin berhembus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka dalam hadis ini kita lihat isyarat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW bagaimana Nabi berinteraksi dengan Al-Quran dalam Ramadan. Iaitu Nabi berjumpa dengan Malaikat Jibril, maka mereka ini akan melakukan yang kita sebut sebagai tadarus Al-Quran. Makna tadarus yang kita boleh simplifikan dan kita boleh mudahkan adalah kita membaca seorang dan seorang lagi mendengarkan bacaan. Yang seorang lagi membetulkan bacaan, yang seorang lagi mendengarkan bacaan. Itu yang disebutkan sebagai tadarus. Dan Nabi menjadi sangat pemurah ketika mana Nabi SAW bertemu dengan Jibril alaihissalam. Dan Nabi sangat pemurah disebabkan juga Nabi dapat bertadarus dengan Jibril. Dan disebut dalam hadis lain, ketika mana di akhir tahun kewafatan Nabi, Nabi SAW, Jibril menemui Nabi SAW selama 2 kali untuk bertadarus Al-Quran pada tiap-tiap malam. Jadi setelah kita melihat bagaimana Nabi kita bertadarus dengan Malaikat Jibril, berinteraksi dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan, kita lihat pula bagaimana salafus salih berinteraksi dengan Al-Quran. Maka di sini saya sampaikan beberapa petunjuk ataupun contoh yang boleh diambil. Antaranya Imam Malik. Imam Malik sangat memberi kecanaan yang bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah di bulan Ramadan, khususnya membaca Al-Quran. Antara lainnya Imam Zuhri. Beliau tidak meriwayatkan hadis pada bulan Ramadan, tetapi menekuni untuk membaca Al-Quran. Antara lainnya adalah Imam Bukhari. Dikatakan khatam Al-Quran pada bulan Ramadan setiap hari sekali. Ini bermaksud Imam Bukhari telah khatam sebanyak 30 kali dalam bulan Ramadan. Antara lainnya juga Qatadah mengkhatamkan Al-Quran dalam masa 7 hari. Apabila tiba bulan Ramadan, beliau menggandakan khatam tersebut menjadi dalam masa 3 hari sahaja telah khatam. Dan apabila tiba 10 terakhir Ramadan, beliau mengkhatamkannya pada setiap malam. Masya Allah, tabarakallah. Dan apabila kita melihat kepada Imam Syafi'i pula, Imam Syafi'i pula telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak lebih kurang 60 kali dalam bulan Ramadan. Seperti mana yang diceritakan oleh murid beliau, Ar-Rabi' bin Sulaiman. Maka berdasarkan contoh-contoh yang ditunjukkan oleh para salafus salih, ketika mana mereka berinteraksi dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan, pada permulaannya mereka memulakan dengan sedikit demi sedikit. Kemudian di perakhirannya, bukan tidak baca langsung, bahkan mereka menggandakan lagi bacaan mereka sehinggalah mereka khatam berkali-kali banyaknya. Jadi muslimin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita pergi lebih lanjut, setelah kita melihat tentang Ramadan itu apa dan bagaimana Al-Quran itu diturunkan dan bagaimana kita nak mencari haqqa tilawatihi, iaitu membaca dengan sebenar-benar bacaan, ayolah sama-sama kita melihat apakah anjuran-anjuran ataupun motivasi kita untuk kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran di samping kita bertadabbur serta memahami ayat suci Al-Quran. Itu yang pertama, kita melihat pada hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamu harfun wa mimun harfun. Yang mana maksudnya, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak menghitung, yang Nabi berkata, saya tidak menghitung alif, lam, mim satu huruf. Bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Maka di sini terkumpullah di situ sebanyak 30 kebaikan. Apabila kita membaca salah satu daripada surah-surah Al-Quran dengan niat untuk mendapatkan pahala, maka pahala tersebut akan digandakan. Bahkan jika kita membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini yang mana Nabi SAW beritahu kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala sendirilah yang akan menganjari pahala kita sehingga berlipat kali gandanya banyaknya. Di antara hadis lain yang disebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu bacalah kamu akan Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada kamu pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai pembantu kepada pembaca-pembacanya. Maka berdasarkan dua hadis ini, dalam kita bersemangat dalam Ramadan dan kita semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan,
kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran dengan harapan Allah Ta'ala menggandakan kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan. Tambahan pula di akhirat nanti. Mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi syafaat kita. Itu penolong di akhirat pula. Jadi bagaimana kita nak berinteraksi dalam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi saya kongsikan dua panduan. Bagaimana kita nak mengkhatamkan Al-Quran. Iaitu dengan maksud kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Di samping kita mentadabur sedikit demi sedikit bacaan-bacaan kita baca dengan beberapa tafsiran yang ada dalam, antaranya kita boleh lihat dalam terjemahan Al-Quran ataupun dalam kitab-kitab tafsir yang ringkas, kita boleh baca di situ. Dalam masa yang sama kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Jadi kaedah yang pertama untuk kita khatam dalam satu bulan sekali khatam, caranya adalah kita kena buat sehari satu juzuk. Iaitu kita boleh bahagi mengikut waktu solat. Kita bahagikan setiap waktu solat, kita baca sebanyak 4 muka surat. Sama ada sebelum solat kita baca 2 muka surat, dan selepas solat kita baca 2 muka surat, ataupun selepas setiap waktu solat kita baca sebanyak 4 muka surat. Jadi apabila kita buat cara begini, kita akan dapat lebih kurang sehari 20 muka surat. Maka sehari 20 muka surat meliputi sebanyak satu juzuk. Maka di situ kita telah mendapat, dalam sehari kita telah mendapat satu juzuk daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW ada menyatakan bahwasanya ahabul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal agama yang lebih disukai di sisi Allah ialah amal yang dilakukan secara tetap dan teratur. Kalau kita buat secara konsisten sedikit demi sedikit, insya-Allah dalam masa sebulan kita dapat khatam Al-Quran. Dan yang kedua, pandangan kedua, bagaimana kita nak khatam Al-Quran dalam masa seminggu. Ini kita berpandukan kepada sahabat-sahabat Nabi, yang mana sahabat-sahabat Nabi ketika mana ditanya oleh Aus bin Huzaifah, para sahabat membaca bagaimana untuk membahagikan Al-Quran. Maka para sahabat menjawab, kami membahagikan Al-Quran kepada 3 surah, 5 surah, 7 surah, 9 surah, 11 surah, 13 surah, dan mufassal, iaitu surah-surah yang terpisah yang berasingan. Ini berdasarkan hadis Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah. Yang dimaksudkan dengan surah-surah yang dinyatakan oleh para sahabat, bagaimana kita melihat kepada 7 kategori surah yang dibahagi oleh para sahabat, dan ini akan menyebabkan kita dapat khatam selama seminggu. Yang pertama, 3 surah yang disebutkan di situ adalah Al-Baqarah, bermula Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa. Ketiga-tiga surah ini disebut dalam kategori yang pertama, iaitu pada hari yang pertama kita boleh mulakan bermula Al-Baqarah sehinggalah surah An-Nisa. Kemudian pada hari kedua, pada 5 surah berikutnya, kita mula dengan surah Al-Ma'idah, kemudian sehingga akhirnya surah At-Taubah, iaitu sebanyak 5 surah. Kemudian 7 surah berikutnya, kita bermula pada surah Yunus sehingga surah An-Nahl. Bermula surah Yunus sehingga surah An-Nahl. Itu 7 surah yang berikutnya. Dan pada hari keempat, 9 surah yang berikutnya itu bermula pada Al-Isra sehingga Al-Furqan. Bermula daripada Al-Isra sehingga surah Al-Furqan, yang mana ada 9 surah berikutnya. Kemudian pada hari kelima, kita boleh baca 11 surah yang berikutnya, iaitu bermula daripada surah Asy-Syu'ara sehinggalah surah Yasin. Bermula daripada surah Asy-Syu'ara sehinggalah surah Yasin. Itu pada hari yang kelima, sebanyak 11 surah. Kemudian pada hari keenam, ada 13 surah yang kita akan baca, iaitu bermula daripada surah As-Saffat sehinggalah surah Al-Hujurat. Bermula surah As-Saffat sehinggalah surah Al-Hujurat. Dan pada hari yang ketujuh, disebut sebagai surah-surah mufassalat. Itu surah yang pendek, yang bermula daripada surah Qaf sehinggalah surah An-Nas. Maka apabila kita membuat kaedah begini, insya-Allah dalam masa seminggu kita dapat khatam sebanyak 1 kali. Andai kata kita dapat istiqamah melaksanakan kaedah sebegini, dalam masa sebulan dalam bulan Ramadan, kita akan dapat khatam lebih kurang kira-kira 4 kali. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, kita mengambil semangat yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita berdasarkan hadis Nabi SAW, semangat untuk kita menjadi orang yang baik, iaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Inilah semangat kita bila mana kita berada dalam bulan Ramadan, kita senantiasa berada dalam Ramadan, madrasah Ramadan, berada dengan Al-Quran. Apa yang kita harapkan adalah kita mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik, iaitu orang yang mana disebut dalam hadis, orang yang mempelajari Al-Quran dan juga orang yang mengamalkannya. Jadi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, kita sama-samalah kita berdoa. Mudah-mudahan
dengan Al-Quran yang kita baca dalam bulan Ramadan akan memberikan manfaat dan juga menjadi syafaat di akhirat pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran pembimbing kami, cahaya, hidayah dan rahmat bagi kami. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ingatkan kami hafalan yang telah kami lupa. Ajari kami pelajaran yang kami tidak ketahui. Karunia kami kekuatan untuk membacanya sepanjang hari. Dan jadikanlah Al-Quran bukti yang meringankan kami pada hari akhirat nanti. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa humumina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran kesejukan bagi hati kami, cahaya yang menerangi dada-dada kami dan hilangkannya kesedihan daripada kami. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran pembela yang akan meringankan kami, bukan penuntut yang akan memberatkan kami. Allahumma ja'alna mimman yaqra'uhu fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayashqa. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang membaca Al-Quran lalu meningkat darjatnya. Jangan jadikan kami orang yang membacanya lalu menderita. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa'a. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami setiap hurufnya kelezatan, setiap katanya karamah, setiap ayatnya kebahagiaan, setiap surahnya keselamatan, dan setiap juzuknya balasan yang sempurna. Allahumma ja'alil Qur'ana dhiya'a hayatina wa akhiratina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran cahaya hidup kami di dunia dan di akhirat. Allahumma wafiqna li hifzihi wa husni tilawati wa diqqati ahkamih wa himmati ta'allumih wa hubbi ta'limih. Ya Allah, bimbingilah kami agar kuat dalam menghafalnya, baik dalam tilawahnya, teliti dalam hukum hakamnya, semangat dalam mempelajarinya, dan kecintaan dalam mengajarkannya. Allahumma ja'al al-Qur'ana syafi'an lana yawmal qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran pemberi syafaat kami pada hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Akhir kalam, saya mohon maaf atas kesilapan bicara saya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.